Bang. Kah. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baju dia. Don't dance more. The Doors punya drama tu pakai. Ini dia when dia playing live, I think dia pakai baju ni lah. Tapi Wow. tak main live kan. Abang dapat ni dekat Campbell. Bila tu bang? Makan tahun juga dah. Kedai member lah. Masa saya jumpa dengan abang few years ago, abang ada beritahu saya. Dekat Malaysia pun kita ada buat Woodstock 1972. Itu memang saya terkejut juga dengar. Saya tak pernah dengar selama ni. Lepas tu abang Yue pun pernah cakap pada awal tahun 70-an dulu kat Malaysia pun ada organize Malaysian version of Woodstock lah. Okay. Camp Semangat ke apa kat hutan tu. Ada Camp Semangat. Benda tu kalau cerita dia organize Woodstock tu 1972 lah. Memang date tu lah bulan 7 kan. Biasa bulan 7 bang. Lagi seminggu akan datang ni genap 49 tahun yang lalu. Itu dah tu masa kita orang dapat jemputan tu pun ada promoter lah yang bagi kita peluang juga. Tapi promoter nama dia punya itu apa ni, Stardust Production. Cik Siva nama dia. Tapi kalau kisah Woodstock tu banyak yang tahu ada poster keluar yang baru poster tu keluar. Abang pun tak pernah tengok poster tu pun. Because masa that time kita orang ni tak ada fokus on the poster lah. Kita tahu nak perform kat situ. Kebanyakan band-band yang situ yang mengingat lagi lah. Yang the best itu the Falcon tu lah. Falcon Siapa yang dalam Falcon tu yang dikenali dan legendary even behind the scene ke? Sekarang ni kalau Falcon tu yang masih aktif Jerry Felix. Drummer dia. Jerry Ventura. Lepas tu Glenn nama dia tu dah rip lah. Dia pernah main dengan Ellie Cat lah. Tapi dia original Falcon, dia Poppy band. Lepas tu dia yang seorang tu nama dia siapa? Dekat Germany. Sekarang ada yang 3 orang ada kat sini lah. Frankie gitaris. Okay. He's original Falcon lah. Diorang ni very strong, bukan tahun 70-an. Diorang tu pada 1569 diorang dah start dah. Diorang ni ke family punya tu lah. Family punya grup-grup kawan diorang ni very close. Diorang ni daripada Melaka ke ataupun dia macam the Filipinos family? No, he's a local. Dia budak Cochrane. Dia sekolah semua bagus lah. Budak dari sini ya? Dari sini. Diorang semua. Dia nama lah diorang. Event tu berapa hari bang? Okay, kita start hari Sabtu. Sabtu pukul 5. Habisnya besok tu pukul 5 sampai ke malam. 24 hours 24 hours non-stop music. Tapi yang band yang main tu tak banyak band tu. Tapi kita orang start lagi tu petang pukul 8 malam sama petang sekali. 2 kali keluar. 2 kali. Abang dengan band abang Gypsy masa tu? Gypsy Gypsy tu tahun 69-70 lah. Baru lepas itu dah selesai baru kita tukar ke Sons of Adam. 72 Sons of Adam lah. Lepas pada event tu baru Gypsy. Gypsy lepas event tu baru tukar kepada Sons of Adam. Dia punya crowd macam mana bang dulu? Saya nak dapat bayangan. Crowd dia ini betul terang juga lah Diorang dulu minta maaf lah, dia more in this ganja. Masa tu diorang dulu orang kata kalau datang sana tu tak payah pakai minyak wangi lah. Tak payah pakai minyak wangi. Tak payah minyak wangi. Bau haruman aroma organik tu sentiasa ada. Tapi saya cakap dia the best, dia terbaik lah. Dari segi apa? Dari segi orang yang datang tu tak tahu lah, rambut panjang, hippies konsep lah. Hippies, lepas tu tak tahu perempuan ke lelaki tak tahu. Betul ni cakap terang. Dia orang tak tahu memang tak tahu sebab dia orang macam style itulah Woodstock ni Mat Salleh
Cuma dia orang tak ada yang buat tak senonoh je lah itu. Oh, masih lagi terkawal lah. Berjoget ataupun tak ada. On the ground tu je. Ada satu kawan tu masih teringat muka dia tu. Dia start pada pukul 5. Dia tawap dekat depan stage tu. Kenapa? Berpusing. Selagi dia bukan berjoget lah, dia berjalan. Saya tak tahu. Boleh bayang muka dia tapi tak tahu nama siapa lah. Boleh nampak lagi muka dia. Boleh bayang muka dia. Boleh ingat lagi. Dia bertawab ya. Dia punya baju tu sampai labu tu. Bawah tu. Yipis konsep lah dulu kan. Dulu kalau dia dulu pokok banyak besar-besar. Kiri kanan tu semua pokok. Memang orang kata dia pokok tu ada yang dah mati semua kan. Dah itu dia bakar. Dia buat macam empire gitu kan. Dia masuk dalam tu lah. Dia masuk dalam tu. Itu yang kata tak payah pakai minyak wangi. Memang orang kata kalau siapa yang tak involve dalam benda tu, dah pening dah cukup. Pun akan pening juga. Tapi dulu time itu no liquor hard drink itu beer tak ada. Oh tak ada masa tu? Tak ada. Padahal kalau saya recall balik, saya umur saya 52. Kalau saya boleh recall balik, in the 70s dulu, sebenarnya liquor, beer drinking di kalangan Melayu dan bukan Melayu berluasa juga tau. Dekat Setapak Garden contoh tempat saya tinggal, Ceras. Memang tak ada lah, sepada saya tengok lah. Tak ada orang pegang botol, pegang tin ke, tak ada. Tapi yang the best is, mula-mula burger come out ni that year. Mula-mula Burger Brother tu Yes, burger yang orang buat burger sekarang kita makan. 1972 keluar mula. Tapi dekat situ kau perasan? Itu bukan Ramly Burger tau. Tak tahu mana punya burger datang lah. Betul dia tipu. Saya ingat kalau budak tu ada lagi lah yang jual burger tu, masih hidup lagi, dia akan timbul lah ingat. Dia yang tapi dia best abang juga best itulah tahu. Stall dia pun bukan banyak macam itu stall. Tak tahu lah macam sekarang dah canggih kan. Ada cheese semua. Dulu tak macam mana pun tak tahu. Tapi saya tak makan. Kenapa? Kita dulu buat kata ada lah orang kata low profile sikit lah. Hormat lah konon. Datang sana mengetuk je lah. Main drum je lah itu je. Tapi benda-benda tu lah. Memang kita bukan kata dia orang tu. Memang that time is very heavy. Stage satu aja. Saya tengok dia macam daripada Zing ni kan. Stage dia kalau kita pergi pergi kampung kahwin, orang kahwin. Kan kalau orang kampung bergada-gada kan orang kampung. Dia stage cantik kan. Macam itulah stage dia. Kalau orang yang tak ada tu bawah aje. Ini stage dia memang beratap zinc. Di kanan tak memang jauh beza dah. Memang kita nak bandingkan sekarang ni, kita tak boleh cakap lah sekarang tu kan. Tapi dia punya dari segi stage, dia punya kealatan muzik tu tak ada canggih lah. Memang orang kata yang main di atas stage tu semua raw sound. Raw sound. Tak ada mixer, tak ada orang kata 64 channel system ke apa ke, tak ada lah. Yang supply barang tu kedai muzik dia nama dia Nanhong nama kedai. Nanhong. Dia Jalan Tunku Brahman. Dia yang supply PW. Dia punya bagus. PW dia punya tu. Lepas tu Vox bagi. Bukan Vox sekarang ni, Vox yang dulu punya. Memang terangkatnya lah. Simbol dia saya drama sekarang ni simbol dia canggih. Dulu Moyak tu. Yang satu simbol tu nama saya pakai dulu tu ZYN aja. Zin simbol. Sekarang ni dah ada di Zilzen. Canggih. Sekarang dah canggih simbol. Tak ada simbol melambak, tak ada. Itu dua keping aja lah. Dua. Berapa tom-tom? Tom dua je. Semua pakai drum set yang sama ke apa? Satu drum set je lah.
Satu daripada pukul 5 sampai pukul 5 malam Tapi esok. yang tukar drum si Falcon je. Uish. Falcon dia bawa barang dia sendiri. All full set instrument dia bawa. Band orang kaya lah. Saya dengar dia lori balak lah dia bawa barang. Lori balak dia bawa barang dia. Sebab dia that time kira dia band yang instrumen yang tercanggih lah. Masuk strollers. Falcon as a band, dia orang pernah rekod ke dulu? Dia memang, itu cakap tadi, from late early 60s dia dah aktif. Dia orang begitu. Dia ada dua tau. Ipoh ada. Ipoh? Ipoh ada Falcon. Oh, Ipoh ada tu. Ada Ipoh, ada Falcon. Tapi yang sini, yang KL ni, dia kira the best lah. Ada dua band pakai nama Falcon? Ya? Ada dua band pakai nama Falcon? Falcon. Di Falcon atau Falcon? Okay. Dan abang sendiri bila off the stage nanti, abang dengar tak diorang band-band lain main? Ada yang kalau main subuh nak dengar apa? Orang talang-talang tidur. Di waktu-waktu lain abang yang sesara tu, orang yang main waktu subuh. Tak ada orang? Bukan tak ada orang, orang tidur. Orang tidur? Adalah yang jaga. Yang seronok main pukul 5, pukul 6. Petang. 7 maghrib. Tak tahulah maghrib tu dia jalan juga. Dalam hutan. Benda event tu sebenarnya kita start hari Saturday. Pukul 5 start. Yang sebenarnya nama Tan Sri Azul Zubir. Tahu? Dia yang datang sepatut merasmikan. Tapi pesta. Pesta tu. Datang nak potong ribbon lah. Tapi kalau ribbon tak potong dia pun tak ada. Tak ada. Dia tak datang. Kecoh juga event tu lepas tu kan. Konon-kononnya menjatuhkan moral pemuda-pemudi zaman tu lah. Tapi tak adalah. Pada saya tengok lah. Bukan setakat joget yang orang kata macam joget kampung. Joget lambak kampung lah. Malam minggu ada joget lambak kan. Macam itulah. Keganasan dia orang tak ada. Yang datang tu bukan budak-budak. Itu masih yang berpelajaran ni. Orang budak ITM, budak GT. Diorang ada, itulah, ada standardnya orang. Bukan kita cakap orang kampung tak ada itu bagus. Tapi masa that time lah tak ada lah orang kata. Educated di golongan lah. Yes. Sebab diorang berpelajar. Sebenarnya, kita je tak campur dengan diorang ni. Tapi diorang boleh itu je. Yeah. Tapi yang kisah Woodstock ni nak ceritakan abang pun tak boleh cerita banyak. Sebab apa? Masa kita start hari Sabtu, pada kita orang punya grup lah ya. Tak tahu dah pergi sana ni apa tak tahu. Lupa. Betul. Lupa tak tahu nak pergi naik bas. Bukan ho lebih sangat bang. Dulu ini. Tak tahu dah sampai. Dah sampai je. Dulu. Tiba betul. Dulu mana ada kenderaan duduk kita ni semua. Dalam hutan kan lori ke ni bas ke tahu. Sebab apa kita lagu-lagu yang contoh bagi kita lagu-lagu setiap grup ni dia ada dulu punya time lah. Dan contohnya kalau Falcon tu dia punya versatile memang di purple lah. Di purple lah. Dia tak ada campur aduk. Dia purple punya style. Macam abang band Gypsy, abang main Black Sabbath main. Sahabat, Grand Funk, Wishbone S. Yang mampu, bukan kata kita hebat, yang mampu. Yang mampu kita boleh deliver. Kadang-kadang orang ni, lagu tersedap. Dia paksanya penyanyi itu menyanyi. Kangkang. Lepas tu dah sumbang-mambang, macam gitar ni lain. Dia bagi tinggi macam mana pun, dia boleh sampai. Yang penyanyi tu. Tapi so far, abang punya konsep, abang tengok pemain abang boleh tak kau handle lagu ni. Kalau boleh bawa. Itu je. Masuk player sekali lah. Kalau abang mampu bawa. Memang lagu that time era 70s. Bagus. Dahsyat memang best. Itu yang orang kata dari indah pengalaman muzik lah. Era 70-an. Masuk ke 80-an ni dah lain sikit lah. Dia dah pergi tu. Ada kelab-kelab ni. Dulu kalau kita nak main
club ini, dia bukan club tau. Dia kadang-kadang satu company tu dia organize apa tu macam dinner, dance and ball. Dinner. Lepas tu dia jual tiket. Sikit. Lepas tu dia panggil lah kalau macam contohnya kita orang ni we talk about 72 lah Sounds of Rhythm ya. Sounds of Rhythm ni yang menaikkan kita orang ni Falcon. Yang menaikkan Sounds of Rhythm. Nama grup kita ni dah pergi ke era inilah macam main lagu Purple apa dia orang yang bagi kita, semangat kat kita orang. Apa kita pernah main dekat tempat dia, nama tempat tu dia The House. Dekat Jalan Peti Liling. Bus stand nak pergi ke Genting. Situ ada satu rumah dipanggil The House. Situlah kita orang mula-mula bertapak. Kita malam minggu kita main sana. Tempat dia. The House sama tempat dia. Dia yang bagi Sounds of Rhythm meningkat naik lah. The Falcons ni. The Falcon. Lepas tu kalau dia ada show mana-mana dekat, dulu kalau buat show dinner and dance ni, yang jadi mangsa Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi mangsa maksud apa? Sebab tempat tu Dewan tu diadakan tempat tu. Tapi dia bayar lah, bukan free. Ya. Dia Dewan Bahasa, Dewan Tengku Chancellor. Itu buat kata kalau Dewan Tengku Chancellor tu terbaik lah. Sebab Dewan. Ini Assembly Hall. Itu ada dewan-dewan yang tak ada aircon tu berlengi. Pakai kipas. Itulah tempatnya. Itulah tempat dulu budak band yang itu. Mula-mulanya. Itu belum termasuk band-band yang masa time Carefree ke, itu belum lagi. Kemudian sikit kan. Diorang 80s, bau 80s lah, 90s lah diorang punya tu. Carefree lah, banyak lah. Tapi yang time kita orang ni banyak bagus. Solace, Falcon, lepas tu Green Preachers, itu Yellow Jacket, itu semua Revolver pun era gitu juga tu. Tapi diorang tu Revolvers. Ada apa Revolvers Revolvers, Datuk Freddy punya band. Datuk Freddy Anwar kan. Dia punya basis dulu. Orang kira dia punya standard tu lain sikit. Quality of music. Dia punya time lah dia punya tu, masa dia. Abang asal orang mana bang sebenarnya? Saya asal orang Klang. Orang Kapar. Okey. Tapi kalau cerita pasal asal dulu ni, sebenarnya dulu kat kampung, masa itu umur abang dalam 11 tahun lah. 11 tahun, cerita pasal belajar main drum. Dulu kalau kita duduk kampung ada orang panggil serambi tau, rumah kampung. Serambi, dia serambi kan. Dia tempat orang berehat tu. Yalah, ingat lagi lah. Dekat serambi tu ada bangku. Bangku duduk itu kan. Lepas tu bangku duduk ada kerusi dia. Lepas tu macam mana saya berlatih main drum? Saya cari beluti. Beluti tu sebab bukan bentuk kayu drumstick. Macam beluti kayu pengaris. Pak Sagi je kan. Macam mana kita nak ujar kita kan. Begitu, angkat radio tahu atas meja tu, ketuk dalam tahap lagu. Dulu tahun 60-an. Kita dengar 60-an ni lah, 60-an. Lepas tu sikit-sikit dengar Beatles kan. Lepas tu dulu ada satu event Sindik, orang panggil Sindik, Mak Saleh punya event lah. Di mana? Lagu dia macam itulah 60-an style lah. Bila tu ketuk lah sampai ni minta maaf lah arwah mak saya ni. Sampai orang tu sound dekat mak saya, dia kata saya dia panggil orang kampung, ada gelaran ni. Nama dia Landut, orang panggil. Landut. Landut kata dia. Sebelah tu rumah dia dekat kan. Kampung, seronok tu kampung. Lepas tu dia kata dia panggil arwah mak saya nama Ainan, apa pasal si Landut tu gila ke? Asyik dia ketuk bangku tu. Dan tapi gitu sekali. Sebab apa dia ketuk malam? Orang nak tidur. Saya angkat radio tu kat atas itu tu, ketuk lah apa-apa gitu. Masa tu lagu Jeffrey Dean tengah top lagu tu.
apa ni, mengapa kau termenung, kan mula-mula drum tu tak kan. Cerita tak yang kayu tak ketuk. Itulah kisah dia. Lepas tu dia punya meja saya tu sampai lekuk. Kena ketuk dengan belati tu. Hantam tu. Tak ada pakai bass drum saya kononnya tumet saya ketuk belakang. Itu kisah dia. Kisah dia itu lepas tu saya pun dah masuk dekat 16 kan. Untuk saya pindah ke KL. So, pindah dapat kerja sini lah. Bukan kerja pegawai. Dapat kerja parking bank, chartered bank. Untuk saya. Jalan Pang. Saya pun ikut sini. Sekolah sini kat Sentul. Sekolah yang pandai kat Sentul. Masa itu nak ambil LCE tau. 17 tahun. LCE. Saya nak ambil LCE. 15 tahun LCE. Kandas. Sebab apa? 13 Mei. Itu saya sekolah tu. Lagi saya sekolah. Lepas tu saya pun dah jadi gaduh-gaduh ni. Mak saya seorang yang tunggal, adik perempuan seorang lagi. Adik-adik, tak ada lagi. Mak saya kata, kau jangan pergi sekolah lah. Duduk rumah kata dia. Cuba duduk rumah. Duduk rumah, lepas tu duduk rumah, saya duduk Kaum Baru, Jalan Raja Putu Musa. Saya duduk menyewa situ. Menyewa situ, pak saudara saya pun ikut juga pergi. Kebetulan pula pak saudara saya tu, dia dah kerja. Saya masa sekolah lagi. Masa dia bekerja tu, ada pula kugiran dekat Kampung Baru tu. Dia pun ada main sana. Pak saya ni, dia dengan lagu-lagu Melayu ni kita dalam bawa kemah kahwin ni. Saya pun dia masih sekolah. Setiap kali dia orang ada latihan hari Sabtu. Hari Sabtu dia orang bekerja. Kan? Lepas tu pukul 1, lepas pukul 1 dia orang datang praktis. Saya ikut, saya tengok gendeng kan. Tak usik ni. Lama-lama keban tu, satu hari tu Pak Syarif ni datang lambat. Dia dah makan bulan lah, bertahun lah kononnya lah kan. Lepas tu ada yang berdamping biasa tu, arwah ada Ma'el. Lan, kau pasang drum 4 bulan kau. Saya pasang lah. Pasang dah cantik. Saya tengok, saya tengok tak Sabtu, praktis. Tak ada orang. Ikut tengok je kan. Kalau dia pergi bawang kahwin, saya pergi tengok. Saya pun menyanyi juga. Menyanyi. Tapi kalau kau menyanyi, kau lain tengok. Penyanyi, 60-an. Tak tipu punya. Lepas tu satu hari tu dia lambat balik sampai. Jadi yang biasa tu dia, Lan, kau ketuk tu. Lepas tu kita pun cari peluang lah. Tapi main tak banyak lah. Sebab kita dah tengok dia pergi cara main. Tahu lah mana nak pukul kan. Setakat kita main. Saya jadi drummer band tu. Kaum Baru tu dia tak main. Yang lama tu? Dia beli drum tu. Bapak tu ni kan dia. Pak saya dah. Lepas tu dah dalam itu zaman main tu. Ada seorang datang. Orang Kaum Baru memang banyak kawan kan. Dulu Kaum Baru best. Sekarang dah tahu biru dah. Lepas tu datang satu abang tu. Saudara saya juga. Orang Kapal, orang Kelang juga. Saya setelah mak saya lah. Nama dia Ismail. Dia drummer. Dia main dengan Kumbu Artian. Artian punya kesah dia main. Lepas tu dia kata, Lan, main ikut. Kata dia. Ikut lah dia, kata dia. Dia naik basikal tu. Dia kerja apa tau? Dia hantar telegram, messenger, telekom. Saya pun berdua naik basikal. Betul kan. Lepas tu, okey, kita pergi Jalan Stony, kata dia. Dan baru dekat. Jalan Stony kat mana bang? Kat Ampang ke? Sultan Sulaiman. Okey. Dulu Jalan Stony. Lepas itu ada satu budak situ, ada grup dia tu. Form group. Situ ada 3 dekat Kaum Baru tu. Srijaya band ada. Srijaya. Band Srijaya ada situ. Band yang ni 3 band ada dekat Kaum Baru tu. Lepas tu saya pergi. Dia kata, main kita pergi sana. Campur budak tu. Tu gitaris saya tu yang Harun tu. Yang original Sons of Adam, Gypsy. Harun. Dia dah orang masjid dah. Dia dah masjid dah.
Jadi Bang, Imam dah. sorry, saya masuk sikit. Jadi kalau kat Kampung Baru tu, abang berkenalan lah, tahulah Salamiah Hassan semua, abang Jimmy Sack semua. Semua. Orang situ Jimmy je lah Sack kan? tak kenal. Kenal bapak dia. Bapaknya Jimmy Sack ni. Ha. Bukan Jimmy. Jimmy tu belum lagi bercimpung lagi. Kisah Jimmy pun ada juga nanti. Ada juga aku nak cerita pasal Jimmy. Jimmy pun bersama dengan Sound Soidam dulu. Ya. Dia, bapak dia. Itu dalam Sound Soidam tu. Kita ada brass section semua bagus. Semua orang RTM. Dia fikir body siapa? Kalau dia tak percaya, Lord. Main sekejap. Lord and the Boy. Ella, and the Boys lah. The Boys lah. Itu dah praktis lagu apa? Lagu apa sweet apa ni? Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Uish, Ini kisah dia naik. Jimmy, kata pasal Jimmy kan itu pun dah sama kita orang. Cuma jodoh tak lama. Itu je. Dalam band dalam Sound Soidam. Tukar Sound Soidam tu. Masa yang dekat Sony tu dah buat Sound Soidam. Saya 4 orang. 4 orang tu masih budak gypsy juga main. Sorry, Sony tu abang cakap maksudnya dalam 80-an ni tu dah pindah ke 80-an tu. Okey. 80-an. Saya praktis saya belajar muzik drum dengan Mael tu sama dengan Cikgu Zainal Tahir. Ada satu rumah kat Kampung Baru tu. Ni 69 abang 69 early gitulah, late set itu 66 lah gitulah. Masa tu gitu kan. Saya dekat Jalan Sony tu, tempat saya praktis tu, dulu kalau kita praktis selalu malam. Lepas tu dekat-dekat orang komplain. Tempat yang Abang Jenal tu rumah dia lah. Dah roboh rumah tu. Sekarang ni ada satu studio yang tu Sound Dimension. Pernah lalu dah Sony nampak. Sound Dimension. Sekarang dah dia buka itu Sound Dimension. Dulu kita praktis itu rumah kayu. Disebabkan malam kita bising gitu, kita kata band leader tu Harun, budak John Sony tu. Begini Harun, kita korek lubang. Ni betul ni. Dia rumah kampung dulu kan yang semeti tinggi. Rumah tiang. Kita gali ke bawah. Bukan gali kita nak masuk. Kita nak buat tempat praktis. Kat bawah. So, gali lah. Rumah. Saya ingat lagi 4 orang. Budak-budak saya lah. Tanah tu tanah keras sebab tu. Kuri buat sampai ke dalam. Mak bapak dia tak kisah. Mak dia pun minat muzik tak. Kan. Lepas tu dah siap, semua dah gali ke bawah tanah tu, bagaimana kita boleh berdiri lah, boleh nak tahulah pada bumbung bawah tanah tu, tak ada tergantung atau apa kan. Boleh isi instrumen semua dalam tu praktis. Bukan main panas. Tak ada aircon, tak ada apa. Kipas pun nak beli macam mana kipas. Peluh abang. Situlah kita praktis. Itu tak tahun tahun 70-an lah kita itu. 70-an era 70-an tu. Semenjak dari itu kita kat situ praktis. Grup kita main itulah cara yang tadi saya kata dinner and dance ball itulah kita orang. Show macam ni ada setiap minggu bang Setiap malam ke apa? Dia setiap minggu. Kalau ada dia memang orang kata musim. Tapi that time kalau kita dapat main, yang kelebihan sekarang ni, dulu dia punya sekarang kita orang tahu banner kan. Sekarang dulu dia lukis. Ya betul, psychedelic, cantik-cantik. Ya, macam panggung wayang punya poster poster. Lepas tu dia tampal dekat mana-mana punya shop kedai kat Globe Store tu kan. Minta maaf, dulu abang kerja. Dan that time I'm working. Dah kerja dah. Dah kerja Bank Tokyo. Bank Tokyo kat mana bang? Jalan mana? Tokyo. Kat mana tu? Ya, Sungai Ismail Medan Pasar. Jam pendek tu. Jam pendek. Yang besar satu. Okey. Abang dah start kerja. Kita dah banyak terlepas dah. Pengalaman kita orang abang ni abang termasuk gypsy muda Sound Soidam ni.
Dulu kalau you tahu kat mana sebenarnya RTM, kalau you boleh ingat. Dekat bangun alamak, Dataran Merdeka belakang. Federal House. Federal House. Dataran Merdeka belakang tu kan? Depan Dataran Merdeka. Mana? Masih ada lagi bangunan tu. Federal House, ya. Dulu kita orang masa time itu, sebab apa, abang dah campur orang RTM ni, sebab CGM ada, Abang Mael tu, dia yang mengajar kita orang. Dulu kalau kita pergi sana recording, macam mana cara yang recording dia? Sekarang ni kalau kita recording kau boleh nampak muka abang kan? Dulu dia orang kat belakang cupboard tu. Kat apa? Cupboard besar berdiri. Macam cupboard yang almari tu. Dia besar tu, tinggi, paras tinggi gitu. Kamu kat belakang. So abang main drum kat belakang dia. Lepas tu gitaris kat belakang dia. Kalau sana ada keyboard, kat belakang keyboard tu. Dia tak nampak muka kau. Tak boleh gini. Boleh tengok lah gini nak tahu kan. Lepas tu kalau kita main mesti perfect. Perfect main. Tak boleh nak berhenti ataupun kita sambung. Tak ada. Kalau nak ulang balik atas. Ini kalau abang cakap pasal recording Recording. Recording lah. Dulu punya itu. Dan abang begitu. Itu mesti caranya. Pak kata kalau kita nak main satu lagu 60-an tu, kita kena dengar betul-betul lah. Lepas tu kita nak pergi kat itu, memang pucat juga dulu. Bukan orang yang jadi producer tu ada kat depan tu. Masa tu belum naik pangkat lah. Macam Jari Salis, belum lagi belum naik pangkat. Ada lagi Ahmad Dasila semua tu. Ahmad Dasila. Kenal dia nama kan? Ada yang nama yang besar sekarang dah jadi Datuk semua kan. Tan Sri Ahmad Marikan pun kat situ masa tu. Marikan. Semua itu lah. Kalau nak pergi tempat macam ni, kita pun bukan muzik ni ke dalam bahat je, bukan boleh baca. Kan? Tengok orang tu dia entah juga. Tak apalah kita main lah yang tu yang tu. Takut lah main, takut salah. Macam drum salah tak ada kena-mena. Kan? Drum tak ada chord. Pemain tempo je jalan. Janji jangan tempo laju dan slow itu je. Yang besar main gitar, keluar bass. Clear tu. Kena. Memang clear dia orang. Dia nak tunggu balik. Dia orang repeat balik. Ini salah ni. Kena main atas balik. Parah betul. Itu pengalaman lah. Abang memang terlibat dalam recording juga daripada early 70s dulu bang 70s. Ini cerita 70s ya. 70s dulu kita orang gypsy, mula-mula gypsy. Kita orang ada satu EP. Ada. Album. Album tu kita backing siapa tu ingat? M. Jose. M. Jose nama dia lah. Dia ni masa dulu orang macam ini dia ada pelajaran tinggi. Tapi dia orang kawan baru. Nama dia Latif. Sebab dia kahwin pun dengan Mak Saleh. Dia ni orang kata pegawai besar polis hutan dulu lah dekat Ulu Pintar. Kisah dia. Lepas tu dia panggil kita orang ni Gypsy. Backing dia M. Jose dengan Gypsy. 4 lagu kita orang bagi. Lepas tu yang best tu, lagu tu kita orang tak pernah main tau. Tak pernah dicipta langsung. Tak ada kata nak praktis, tak praktis. Dia jumpa kita orang pergi. Kita orang 4 orang dah. Saya, gitaris saya Harun tu, kata kawan saya Mak Zain dan semua Hasim. Dia basis buat Penang lah. Itu pun dengan sound system pun 4 orang juga dia. Masih hidup lagi lah. Berbanyak umur kan. Lepas tu pergi naik apa pergi tau. Kalau bagi bas aircon tak apa. Naik lori askar tu. Pergi ke Ulu Kinta. Ulu Kinta. Bayangkan. Ulu Kinta. Dengar ya. Nama tu Ulu Kinta sampai sana. Kita memang saya ingat lagi. Masuk tempat bukan praktis studio yang macam recording sekarang ni. Dia rumah. Dia letak drum set, dia letak amplifier, dia letak bass amp gitu tu. Dia main. Kita main on the spot. Main.
Yang kita itulah kita tak tahu apa siapa yang lagu kita tak, tapi kita cipta lagu kita punya sendiri. Melodi semua dah ada dah. Dah ada melodi semua atas tu. Ada melodi tapi on the spot boleh jalan. Nama lagu tu senang je. Pak Mat Groovy. Pak Mat Groovy. Siapa buat ni bang? Ini dia. Yang buat ni tak tahu siapa, si Harun ke ataupun si M Jose tu. Ada lagi M Jose ni bang? Ada lagi M Jose ni? Arwah dah. Okey. Itu Pak Mat Groovy Mat Groovy dengar ya. Kita dah buat semua lagu 4 lagu. Abang tahu satu lagu yang Pak Mat Groovy yang dapat dalam masih ingat lagi. Kan? Lepas tu kita dapat tengok pun jual kat kedai-kedai tu, EP tu ada nampak lah. Kawan saya satu yang tempat saya praktis tu rumah dia terbakar. Dia ada simpan benda tu kat situ. Itu makan tahun tau. Memang dah makan tahun. Kita dah lupus, tak tahu apa lagu, bentuk lagu kita main tak tahu lah. Tak pernah kita dengar, tak keluar radio. Bayangkan, tak pernah keluar radio. Ini cerita pasal EP Dalam tahun 2020. Sekarang ni kan ada satu budak, budak Sarawak. Nazar nama dia. Nazar. Kenal? Tahu. Dia collect lagu-lagu kan? Dia yang jumpa. Dia yang telefon abang. Dia telefon abang, dia tanya, "Bang, ini kumpulan Gypsy ni memang Soundstrider punya minta lah." Sebab gambar yang kita punya dekat album tu, gambar kita orang di situ. Gambar 4 orang ni. Tapi kita masih Soundstrider. Dia kata, gambar ni Gypsy. Lepas tu dia kata, "Abang dah pernah dengar? Ada tak bang? Ada Gypsy, Pak Mat Groovy." Lepas tu dia dengar, saya dengar lah. Haru biru. Haru biru, bukan haru biru lah. Bermakna ada melodi tapi tak ada in a proper sound. Faham. Okay. Proper sound ni raw sound. Kita tak tahu macam mana dia orang nak balance ke apa masa tu kan. Tak sebarang ni kan. Memang bunyi raw sound lah. Drum pun memang ada drum bunyi, tapi drum sekarang ni je kalau dengar kan. Sedap dengar kan. Sebab tu saya dengar beranjak lah. Sebab apa? Dia kata benda ni dia collect. Budak-budak sekarang dia collect. Saya pergi dia orang punya itu dijemput. Dia buat dekat apa ni? TDI pasar. No ni dekat ni tempat canggih. Dekat ni apa ni yang shopping kompleks besar ni apa ni? MK Mall. Pavilion. Dia jemput saya. Dia abang lah, dia telefon, okeylah saya bawa semua budak yang Gypsy orang 4 orang tu. Itu tak pernah saya sign autograph lah. Budak-budak. Budak-budak. Bukan orang tua. Budak cakap ada yang beli dengan mahal juga. 100,000 lebih ada tu budak tu cakap. Cik, saya beli 1,000 lebih gini. Vinyl tu bang EP. Ni apa ni? Tu dia. Oh, buku dia ni Agogo apa? Agogo. Ni dia letak ni. Ni cover dia ni. Abang kena atas sikit bang. Oh, tu cover dia tu. Nampak? Oh, nampak. Nanti. Itu nampak orang tu. Oh, tu abang tu. Belah kiri sekali tu. Siapa tu? Yang main drum tu lah kan abang kan? Drum tu abang lah. Tidak apa-apa nampak. Ini gambar Woodstock ni. Oh, ni gambar masa main kat Woodstock. Gambar tu Woodstock punya gambar kita tahu kat sini. I see. Ini rekod tahun bila ni bang? Itu. 72. Tahun yang sama tahun sama. Oh, ni masa Woodstock tu. Woodstock dia gambar tu kat situ tu. Okey. Ini dia kisah dia lah. Memang sejarah lah begitu. Dengan dia punya company rekod Chuck Butterfly. Yang M Jose ni company ke apa ni? Apa dia? Siapa punya company tu? Chuck Butterfly tu? Orang Perak, orang sana, orang Perak, kedai kopi ke apa ke katnya kan? Bukan ada duit.
Dia pergi rumah dia bagi telur, bangun pagi bagi telur je. Telur tengah masak je. Dulu mana kita dia nak fikir pasal itu. Kan? Lepas tu kita pun ni dah habis kisah tu dah. Sampai tahun 20 barulah abang tahu album ni dapat dengar. Sebelum ni tak pernah dengar bang Tak dengar. Lepas tu yang dia buat ni, dia ada buat macam ni. Ni apa ni? Dia punya replika ni apa CD band-band yang era 60-an 70-an. Oh okey ya. Termasuk Singapore lah, band macam-macam lah. Yang M Jose ni lagu satu lagu Pak Mat Groovy dia. Lepas tu si kenal Bakri yang buat lagu Bakri drama. Bakri. Dia yang dia buat balik. Dia buat proper balik lah. Only one song lah. Dia yang buat Dia yang Bakri yang buat lah. Itu dah selesai dah kisah itu. M Jose ni menarik ni bang. Menarik tu. Yang tadi tu M Jose and the Gypsy, yes. Yang CD abang tu. Yes. Satu lagu, tetapi yang 4 lagu, yang 3 lagu tu apa tak pernah dengar langsung. Hilang Ada dalam EP tu ada. Dalam EP tu ada. Cuma abang tak. Nanti lepas PKP kita kena pergi ziarah tempat Nazar tu bang. Dengar dia. InsyaAllah. Cantik. Lepas tu ada habis kisah tu. Lagi apa lagi lah. Lepas tu tahun dah selesai semua 72. Ibu dah masuk, dah kita pergi ke itulah tahun 80-an ada orang berhenti lah. Orang berhenti main muzik. Siapa? Abang ke orang lain? Sebab apa yang Sons of Rhythm yang abang punya itu dah itu sebab apa abang dah tak ada, dia pun ada, abang main masih dengan Sons of Rhythm lagi. Tapi lepas tu dia orang dah bertukar orang. Yang kawan saya basis tu pergi luar negara belajar. Ada seorang tu belajar tak baik, buat teksi gitulah. Harun ada lagi jadi imam masjid sekarang lah. Yang masih tak berhenti abang lah. True Blue pada 69 tahun Gypsy sampailah sekarang ni abang masih berpegang pada grup Sons of Rhythm ni. Sorry bang, 87 tu ada satu album Sons of Rhythm. Abang bukan abang main. Tahun 80-an sebab abang berhenti sebab apa? Sebab diorang ni dah masuk ke inilah yang album ni. Abang berhenti tak main. Abang tak main. Tak main, dah berhenti. 2 album. Diorang ada buat 2 album tau. Yang meletup lagu tu yang secara tiba-tiba. Itu yang meletup kan. Second album dia tak naik. Yang first album dia naik. Masa tu abang dah berhenti. Itu abang tak ambil pot kali. Lepas tu Dila Hussein nyanyi. Kenapa? Dila Hussein nyanyi dia masa tu. Dila Hussein sama. Itu Dila Hussein playtime lah. Dila Hussein, Adin yang basis tu arwah. Yang nyanyi lagu original tu Adin nama dia. Yang era 80s tu sebab diorang nak, kebanyakan diorang tak bekerja, diorang nak pergi luar pada itulah, nak pergi buat album ni kan, nak promote album kan, nak pergi ni, tak bekerja boleh pergi. Macam abang tak ada pergi, tak itulah. Abang bekerja masa tu? Bekerja. Abang kerja Bank of Joe 33 tahun tu. Sampai pencen abang kat situ? Pencen tak ada, umur 50 dah berhenti. Sebab apa? Kalau umur 50 tu budak-budak semua dah canggih, pakai ni laptop semua gini kan. Kita orang tu mana nak belajar lagi. Kan? Bagi budak baru kerja, abang berhenti memang tak pasal itulah. Tak teknologi. Boleh pasal teknologi tu. Dah tukar kan. Dulu kalau kita kira benda-benda cek apa tu, manual dia, mata sebelah tengok kalkulator, tangan jalan. Sekarang ni dah canggih, mana kita nak belajar ni. Itu kisah dia lah. Berhenti bank tahun 80-an itulah. 80-an masih kerja lagi kan. Lepas tu ini kisah band ni dah berhenti lah. Sons of Rhythm saya dah tolak, dah berhenti. Bukan berhenti lah, saya nak main lagi. Sebab dia orang dah pergi line ini, saya tak berikut lah kan, sebab saya ada kerja. Lepas tu saya kerja. Lepas tu kebetulan pula sebab saya kerja bank ni, antara satu Malaysia ada bank banyak kan, macam-macam bank.
dia ada pesta sukan. Pesta sukan tu nama dia Athlete Meet lah, olahraga. Right. Mula-mula sekali tahun-tahun itu saya pergi, saya cuba lari lah. Kalah lah. Kalah dengan budak Melayu Banking. Itu memang cerita kisah dia. Tahun bila bang? Tahun 80-an lah. Abang dah 20 lebih dah masa tu. Yalah. Lewat juga abang start lari. Abang start kerja umur 17. Okey. Bank kerja mula-mula itulah, bank mula-mula abang start kerja itulah tu. Tahun umur, tak ada ambil LCE. Tahun 69 tu dah start kerja dah. Tu. Okey, tahun 80-an tu kita ada competition lah. Every tahun. Interbank meet. Atletik kan. First year try, tak berjaya lah. Bunda Melayu Banking. Lari. Kalah. Lepas tu tahun lepas pula tu, abang pun dah start pergi training lah. Dah buat sendiri pergi training. Pergi garden lah. Betul lah, tak tipu. Abang nak betul ke dia orang kata, dulu orang cerita apa tau? Dulu Dr. Jega, pernah dengar Dr. Jega? Doktor kan? Dr. Jeganaden. Jeganaden kan? Dia kata dia orang pergi panjat bukit dekat Lake Garden semua. Lake Garden memang bukit habis punya. Sekarang dah canggih. Lepas tu abang dengar situ, okey aku nak cubalah. Betul saya abang tak tipu, abang berusaha. Abang train lah situ? Train sendiri. Lepas tu train sendiri, ajaklah kawan ada kawan lah, tak kawan so nak pergi. Kawan tu pergi, ingat lagi dah luas orang. Badan gemuk. Cik budak Melayu kita lah, Saril nama. Bawa dia sama budak Cina seorang. Itulah kawan abang. Masa tu bekerja tu kan. Dia orang abang kerja. Abang bawa tape yang ukur tu. Ukur tu 150 ke atas. Bukit tu. Ukur. Dia bukan abang ukur yang si gemuk. Jadi kesian dia. Ingat lagi. Abang training lah. Banyak bukit. Tu lagi 2-3 kali. Kalau 10 kali tak boleh naik bro. Memang tak sampai punya. Sengat je lah. Itu training. Lepas tu lagi satu training dia tau. Dekat Bank Negara tu satu jalan dulu, sekarang dah canggih lah kan. Kalau abang jalan sikit kan dia. Dulu abang kira apa tau. Apa ni tiang telefon tu. 1, 2, 3, 4. Tentang Bank Negara tu ada corner. Corner bermakna kereta lalu. Nak pergi Bank ni. Nak pergi Lake Garden lah. Abang pergi jalan 10 meter kan. Abang berganti kereta tu corner je kan. Abang mesti tukar gear kan. Kan. Dia dekat sampai je melari. Kejar kereta. Kejar kereta. Dekat jalan tu. Bukan tengah jalan. Dia jalan. Abang atas itulah. Powder kata tu. Sampai dia kata, gila kalau. Itu start ini macam training. Lepas tu datanglah meet Interbank ni. Abang pergilah wakil Bank Tokyo. Lagi-lagi saya masuk ambil 100 dengan 200. 200 meter 200 and 100 Yes. Lepas tu abang lari 100. Kau tahu time apa buat? 10.8 saat. Uish. Dahsyat tu tahun 70 tu. Tahun 70. Tahun itulah 10.8. Ish, itu 80-an. Rabuan Pit pun lebih kurang macam tu. Jangan cerita cara Pit. Rabuan Pit dia. Kan, dia pun lebih kurang macam tu juga masa tu. Itu that time banyak sprinter berbagus. Ramli Ahmad, Sabahan ada. Dah meninggal dah. Rabuan sebenarnya dia bukan sprinter. Dia long jump. Dahsyat dia. Dia sebab dia polis. Dia dulu kan itu polis hutan kan. Itu polis itu yang tengah-tengah tu duduk kat keliling tu. Dia pergi coach tu. Coach itu coach juga. Nasata Singh. Nasata Singh Itu saya punya takut dengan dia tu yang main. Kenapa? Garang garang. Time training. Itu kisah dia lah. Saya under dia. Masa itu Rabuan sudah tukar event. Itu dia lagi 100 tu bentuk dia. Tak pernah dapat lumba dia lah. Cuba abang selalu berlumba dengan dia? Memang ini kalau cerita ni, ini panjang cerita ni bro. Tak apa, teruskan.
era tu kalau di Lembah Kelang ni dia banyak kelab. Banyak club. Dia ada police club, dia ada lights club. Kalau lights club tu dia more in the long distance, India je. Lights club. Lepas tu Jets club. Jets club ni orang India je. Dia apa? Long distance. Long distance. Long distance. 800 meter ke 1005 ke, itu semua makanan dia lah. Kalau macam abang punya, abang ada kelab tu. Kau nak tahu apa kelab dia? POPU. Apa benda tu bang? POPU, Persatuan Olahraga Pemuda UMNO. I see. Masih ada lagi ke? Tak ada lagi lah. UMNO. Tak ada lagi lah POPU. Lepas tu ada satu lagi, Johan Club. Johan Club ni anak orang kaya je. Dia tu banyak sprinter. POPU mix. POPU banyak budak nasional. Dia memang semua bagus-bagus lah. Pakai Rabuan dulu dia polis. Rabuan daripada polis. Dia tak campur dengan kita orang. Setiap tahun, setiap dalam itu kita orang adakan berjumpa kelab. Kita akan berjumpa kelab itu, kelab ni lari. Pertandingan apa tu? 800, 100 ke. Tapi dalam Selangor tu kalau nak fikirkan, kalau 100 meter ke, abang tak boleh jumpa dia. Mesti abang cium bontot dia je. Tak pernah dapat potong. Tak pernah Tak pernah. Dia abang cakap, kali banyak lagi. Tak boleh. Kau dapat ngelakkan lah. Masukkan final kan. Nak masuk final, jangan lupa dia. Cari lainnya group. Tapi kalau ini kelab tu, lepas tu kelab, dalam kelab tu dia akan pilih ke state. State kalau abang dulu Selangor. Macam Rabuan dia polis, Polianta. Itu kita akan sekarang Sukma, kena Sukma. Jangan Sukma kan, itu lah dulu. Oh, itu dulu punya version of Sukma. Sukma sekarang ni, dulu orang panggil MAAU MIT. MAAU. MIT. Itu mana state semua Terengganu lah, Sabah kan. Tapi alhamdulillah kalau dalam stage tu kira abang ada lah first five dia lah. Top 5 lah. Top 5. Nak relate team? 4x1. Abang main 4x100 juga? Pergi. Siapa lagi dengan abang? Siapa lagi dalam? Siapa dia? Macam mana tu? Yang 4x100 abang punya teammate tu siapa lagi? Okay. Yang pegang tu ya. Abang, Rabuan, Efrod Angin Sabah. Sabah, Efrod Angin. Nama dia. Sabah ni budak. Okey. Dia sekarang jadi orang kuat YB sekarang ni. Orang politik ni. Ramai budak Sabah ramai. Dapatlah terpilih first five. Abang lari sekali dengan Rabuan dalam satu team 4x100. Masa final lah. Ini kumpulan, ini wakil apa ni? Selangor ke? Selangor. Selangor dengar ya. Selangor. Lepas tu kita akan meet semua state. Okay. Dalam meet stage tu, yang final tu dalam kalau 8 orang, first five adalah kita masuk final. Final abang dapat masuk lah. Cuma kita tak dapat bantai si Rabuan. Dia dalam strike 9 tu, dia nombor 1 lah. Nombor 2 ke, Efrod Angin ke, nombor 4 abang ke, nombor 5. First five dapat pergi. Dapat terpilih wakil Malaysia kebangsaan. Untuk 4x100 abang? 400 itulah. 400 macam itu cara dia orang memilih. Abang lari sampai peringkat apa bang? Abang, kalau cerita pun, abang pernah wakil Malaysia. Ke mana? Antara? Abang pergi, sepatutnya kita orang masih terpilih, kita orang sepatutnya pergi di Julundur, India. Pertandingan apa tu? Charges tu. Lepas tu dia kata cancel, okay, we go to Jakarta. Jakarta Open. Jakarta Open masuk dia apa? Dia jemput all the negara. Dia Jakarta organize itu, dia panggil lah Thailand, Singapura tu. Kan? Lagi. Abang menang 4x4 relay, gold medal. Tahun bang? 50-an. 80-an? Early ke lambat? Gitulah. So abang akan pergi naik flight pergi sana sini, ada Marina Chin semua dalam tu lah. Bang, tanya dulu. Lydia di Vega abang pernah jumpa tak?
Hari itu tak betul. Riau mereka. Hari itu tengok kat Sejuk Negara aje. Sejuk Negara aje. Sejuk Merdeka tu sejarah untuk abang lah. Kenapa? Sebab apa, kadang abang pergi sana, abang berfikir juga, macam mana aku boleh lari macam ni pantas. Betul. 10.71 abang buat stadium tahu. Abang berfikir juga. Kadang abang pergi kat track tu, macam mana aku boleh lari macam ni ke pantas. Bukan senang lagi tu. Dia training pun very tough. Training dia tough training. Abang kata kalau start event tu, you have to start from December until the event. Dia punya training tak boleh tipu, tak boleh cakap sakit demam ke apa ke, tak boleh. Demam ke ada surat medical doktor barulah. Itu pun dia takkan bagi cuti. Dia tunggu. Teruk training dia, olahraga punya itu. Betul abang tak tipu. Abang merasa bulan puasa pun jalan macam mana. Kalau nak cerita pasal training memang tak habis ni. Abang pernah ni abang punya klip dulu Rabuan. Arwah Istad Mubarak itu kan abang tu. Marina Chin, Sok Aikam, Wi Agama. Lompat galah tu apa, siapa bang? Jahangir apa? Tadi abang sebut lah. Ada budak Sabah. Budak yang lompat galah tu ada ingat tu. Apa nama dia? Itu time abang tu. Yang time abang tu Baljit Singh. Sabahan. Tu semua dah tak ada. Lepas tu yang 400 semua ada lah. 400 abang dapat gold medal 400? 4x4. Really. 4x4. Yes. Abang Esi Wadore. Lepas tu Harun Rashid. Malaysia punya coach dulu sekejap jadi Rashid. Lepas tu yang satu lagi nama dia Johan Mokhtar. Johan Mokhtar ni abang dia siapa tau? Julian Mokhtar. Abang dia Julian Mokhtar. Dia budak ITM. Dia kalau dulu Old Spice, baju yang tu Old Spice apa ke? Kan dia model kan dia. Oh iya ke? Dia lah dia tu. Saya dah lupa iklan kan? Macam mana dia Old Spice. Saya tahu Old Spice tu. Campur lah, semua pada campur dah. Dia melalui macam mana training dia, macam apa semua. Dulu kalau time abang dulu, kalau dapat songkok kita dah bangga bro. Kalau dapat songkok, wakil Malaysia dapat songkok dengan baju batik. Semangat. Apa pernah pergi Olimpicnya trials ke apa-apa? Tak ada. Tak sempat? Asian Game ada. Asian Game ada. Itu masa Rabuan menang Asian Game ingat dekat New Delhi. Ya. Itu kita orang terpilih. Abang terpilih satu kelas sling. Terpilih. Tapi training dia kau tanya kat paling jauh mana kita pergi kau tanya. Mana bang? Jerejak kan? Taiping. Penjara Taiping. Okey, itulah tu. Saya korang train dekat penjara pun saya ingat. Jerejak Taiping Yang berbaru Genting Island ni ke baru punya. Yang lepas tu pergi Jerman semua tu dah. Rabuan je tak dapat merasa pergi training luar negara. Time abang dulu, masa yang abang buat time 10.8 tu, Interbank tu, pelari terpantas Interbank satu Malaysia, abang lah pegang. Tahu dekat berapa tahun, 5 tahun ke 10 tahun. Rekod tu tak pecah. Okay. Yang pecah ke rekod tu budak Bank Bumi Putra. Siapa? Dia satu sprinter budak Bank Bumi Putra. Dia pergi hantar mana? Pergi luar negara training. Nak pecahkan rekod tu Balik sini dia pecahkan rekod abang. Itu pun bukan final. Time saringan dia pecahkannya. Alahai. Dah pecah rekod tadi kita. 10 tahun ni. Kisah dia. Itu kisah bank. Okay. Lepas tu dah habis semua lah. Sukan dah tak complete lah. Semua dah campur gaul lah. Dah kata macam mana training, discipline of training dia orang tu very tough. Tough Even in the 70s, 80s dulu memang. Yes. Time abang memang tough. Sorry. Saya tanya abang soalan mungkin lompat sikit. Abang memang tidak sebagai seorang atlet dulu memang tidak akan isap rokok Tak ada. Abang tak. Sekarang pun abang tak rokok. Tapi minum ada lah.
Kau yang gelak, aku buat nak ini. Ini kata aku minum air apa ni, apa cengkeh. Air cengkeh. Air cengkeh nama tu, takut. Allahu Akbar. Minum kita? Okey, faham. Saya punya. Nampak color dia pun mencurigakan kan? Warna dia. Tahu ada orang cakap macam air longkang kata. Kau rendam ni, kau rendam cengkeh berapa banyak ni? Kenapa bang? Itulah kita kadang-kadang ini kita tengoklah cerita macam-macam ni, minum air cengkeh lah, gini lah, hantu lah kan. Sebenarnya kita boleh minum tapi kita mau apa orang kata apa, ikhlas. Awal itu kita mau, bukan kita yang kata alah minum tak ada, kita hati kita kalau minum dah. Apa-apa pun. Ni apa minum ni, memang orang kata apa kau minum ni, kita minum lah. Jadi aku minum. Ikhlas. Minum. Okey. Yang Asian Game tu sepatutnya abang pun pergi. Pergi. Okey. Selain daripada Rabuan Pit ada seorang lagi yang false start tu. Saya dah lupa siapa. Kalau time Rabuan tu cakap. Rabuan tu masa Jamik belum. Belum lagi kan? Belum tahu saya Jamik. Masa Jamik tu dah tengah nak libas si Rabuan. Dia tu Azmi seorang lagi speaker. Mungkin Watson juga lah bang. Yang false start tu. Sangat itu time dulu lah. Rabuan dah slow down. Tapi dia champion juga. Dia pergi. Itu masa dah habis lah tu. Tapi Rabuan, masa sebenarnya Rabuan pergi Asian Game tu, sebenarnya dia injured. Dia teammate dia tu memang siapa-siapa atlet mesti dapat spur dekat belakang teammate dia tu. Abang mengalami masalah tu tak? Memang. Itu dia orang kata sakit mengada-ngada. Plantar fasciitis kan? Dia memang ada punya lah siapa-siapa lah. Sebab apa? Kita tak pernah buat benda-benda ni. Kita dulu lari dekat mana? Dekat atas tambak tu. Tambak tu punya keras. Lepas tu kasut mesti proper. Kasut. Kalau kita pakai kasut yang tak ada span tu. Apa-apa pun kita punya tulang ini mesti terasa punya. Itu orang kata sakit mengada-ngada. Kalau kau layankan memang tak jadilah. Dia lah begitu je. Jadi Rabuan pun mengalami masalah tu masa ketika pertandingan di belakang. Itu dia tahu. Abang mengalami masalah tu sekarang? Kita pijak. Abang pernah tu masa nak dekat Jakarta lah. 100 meter abang tak lari apa. Injured benda tu lah. Bukan injured, dia tak boleh nak step on the dia tak boleh nak itu. Memang sakit. Macam mana abang 400 tu itu cakap kita nakkan something itu. Sakit pun pergi juga. Buat juga Yes, abang punya lane abang pergi lagi nombor 1. Abang tak pergi nombor 2, nombor 3, nombor 4 tak ada. Nombor 1. Lane luar Lari nombor 1 dulu. Oh, pelari nombor 1. Okey. Sebab apa kalau lari nombor 2 jangan pasal pun. Kenapa? memang sakit. Kalau kita nak berlumba dengan orang tu. Ni kalau kita lari lane nombor 1 punya lagi, kita boleh adjust kita punya speed. Kalau dah nombor 1, runner nombor 2, nombor 3, nombor 4, very tough fight. You kena kalahkan orang Apa-apa pun lah. For Y1 relay pun abang pergi nombor 1. Abang tak pergi lain. Abang takkan pergi lain punya itu nombor 2 ke mesti ada. Nombor 3, nombor 4 bagi orang yang bagus finishing. Jadi macam mana treatment pada kaki tu bang? Treatment pada kaki gini senang je lah. Sebab apa kita ni, kita dalam industri kita sukan ni, kalau dah orang kata dah kuda tua dah itu kan, tembak berhenti je lah. Betul. Apa-apa pun. Sukan, sprinter. Ini sprinter atau sprinter ya. Kalau setakat long distance ni kita boleh adjust. Sprinter ni dia meletup dia pada shoot ni kan.
Abang berhenti sebab apa? Kau tak tanya pasal apa berhenti. Kenapa bang? Memang saya tanya. Okey. Sebenarnya abang berhenti ni, dia ada satu event. Orang yang berlari dengan abang tu tak pernah menang dengan abang, dia boleh menang. Kenapa? Bayangkan. Tak pernah. Dia berlari 100 meter. Termasuk Johan Mokhtar ni. Ada event lah. Macam kita jumpa kelab-kelab tu lagi. Tak pernah menang. Tak pernah menang, dia boleh menang abang itu. Cerita dia gini. Masa abang start lagi, memang ingat lagi. Lari 100 meter. Dulu abang kalau 100 meter, abang tak takut satu sebelah pun. Rabuan sebelah pun abang tak takut. Tak takut apa. Satu lagi, 20 lagi. Sampai lagi 5 meter ke 2 meter. Abang boleh kena blackout. Blackout? 1 second gitu dah gitulah kita. Lepas tu dah kena gitu, apalagi tergolek lah. Ajak lah. Terajak lah mana-mana lane masuk. Oh ya. Ini pengalaman abang. Ni sungguh abang tak betul lah. Abang buat sampai minta maaf lah. Arwah mak saya dengan bapak dia bawa saya pergi Bomo kau. Nak tengok benda ni. Kan? Pasal setiap kali ada ini, gini ada. Memang kena. Event dia 100 meter lah. Lain tak ada. Lepas tu Bomo cakap, dalam satu grup tu kan, ada tak orang rambut keriting? Dia tanya kan. Tapi kebetulan ada budak sparring, ada budak rambut keriting. Bomo cakap lah. Kisah dia. Lepas tu makanlah bagi macam ubat lah. Apa-apa ubat telan tu. Tak apa sekarang. Lari lagi. Lari je. Ada lagi benda tu lagi. Dia terkena tau. Kali aku dah pernah ini, masa itu dah jadi wakil Malaysia. Dia dah wakil Malaysia kan. Dah jadi kumpulan Malaysian team lah. Lah gitu lah. Ada specialized training. Abang dapat panggil. SEA Game pun ada kan. Lepas tu ada doktor kerjaan ni, pergi sukan ni. Dr. Nordin. Dia punya doktor dekat TPCA lah tu. Dekat Pembaru kan, Padang TPCA tu. Situ ada tu. Pergi tu. Dia pakai kat saya apa tau. Macam $6 million man. Dia situ semua sini kan. Berlari. Laju. Makin laju dia punya itu tu. Doktor kata, Lan, tak ada apa-apa lah, Lan. Apa? Doktor kata, tak ada apa-apa pun. Okeylah, dia kata, okeylah, tak ada apa-apa kan. Lepas tu, pergi lagi training. Masih nak buat juga. Time nak start dia 100 meter tu. Pemikiran dah fokus. Benda ni datang. Lala sekali saya pergi doktor, betul-betul pergi kan. Dia check saya punya nadi ni lah. Nadi ni. Rupanya nadi saya ni dia orang kata iri gila heartbeat. Dia ada few second. Irregular heartbeat tu bang. Dia berhenti sekejap. Berhenti. Jadi betul sekarang buat dia. Dia sebab apa 100 meter ni dia bukan event yang relax. Dia masa kan? Dia bukan masa boleh relax, saya tak ada. Meletup pistol, meletup engkau. 11 saat tu nak habiskan game. Itulah saya bawa perasaan yang betul lah, betul sampai sekarang. Tapi kalau saya berjalan tak adalah benda tu berhenti. Cuma yang pada saya punya pemikiran lah gitu, saya boleh jadi juga tu. Sebab apa? Saya lari 400, 200 tak ada kena. 100 meter perseorangan baru perseorangan dia akan, sebab dia punya berhenti tu sekejap. Masa training tak berlaku. Training kita ada all out tu. Kita tak ada all out, betul lah. Training kita tak all out macam tu. Dia kata kalau dia kata 100 meter lari 5 kali, dia suruh buat 11 saat, 12 saat, bolehlah pergi 5 kali. Maknanya bila abang berlari 100 meter tu, 100 meter ni,
bila abang sampai kepada satu point nanti dia akan blackout tu Blackout. So melilau nanti. Melilau lah. Memang dah orang panggil saya land blackout lah. Land blackout kata dia. Bukan panggil dia. Sampai sekarang ni. Bila orang semua dah tamat tu bang, abangnya blackout tu masih lagi ada sakit baki, dia macam hangover. Ada. When you already move, lepas tu je normal balik. Lebih sikit. Itu kisah dia. Tapi ini berlaku setelah beberapa tahun juga abang. Beberapa tahun. Dalam sukan tu lah. Abang pergi sukan tahun aja. 5 years only. 5 years. Berhenti sebab itulah. Tapi kalau itu pun umur dah meningkat lah. Dah 3. Dah ada anak dah semua dah. Tak boleh lagi lah. Sukan dah kahwin. Dah ada anak. Ya, dah bekerja tetap semua tu. Sebab kita nak merasakan apa yang kita, abang kalau berusaha menjadi itu je. Pasal kalau kadang-kadang kita dah begini-gini kan, kawan kata Lan pergilah gini, kita tak ada fokus. Kalau saya fokus pada sukan, saya dah jadi latih lah, tak tahulah mana-mana ni latih. Bila abang berhenti daripada berlari tu, abang langsung tidak melibatkan diri dalam bidang kejurulatihan ke pentadbiran pengurusan sukan ke, tak ada Tak ada. Sebab apa? Itu tadi. Lepas tu saya habis sukan. Lepas itu saya main muzik balik. Saya main muzik. Lepas tu campurlah main sini ke Ghana kat mana. Lepas tu main dengan combo RTM lah. Dengan ada satu program Puspa Warna, ada main 15 siri tau. Dulu Puspa Warna ada RTM satu program tu. Dekat malam minggu kan. Abang pernah bersama dengan orang. Regular lah. Setiap hari dia orang malam minggu. Malam minggu bermakna kita on Thursday, Friday and Saturday. Thursday tu pergi rehearsal. Friday kamera. Lepas tu on Saturday is the final. Itu cerita pasal RTM pula kan. Macam mana pengalaman dengan combo RTM. Lepas tu main combo RTM. Masa tu abang dah main dengan grup Delta. Delta pun main. Delta ni main di mana? Di club juga. Club. Dia main function. Kalau company, kalau mana-mana company ada je tu kita main lah. Corporate dinner dan sebagainya. Dulu Delta penyanyi berapa siapa ni? Felicia Peters. Daripada situ Irene Ba, Norin No. Diorang kuat dulu. Masa Delta dulu band tu. Musician siapa lagi yang dikenali bang? Sana? Siapa musician yang dikenali dalam Delta ni? Yang leader muzik dia semua Black India. Bukan recording musicians lah. Tak ada. Yang kita recording kau dah tanya aku cakap lah. Recording ni pun dia Delta ni dah bukan bersengamuk lah. Yang tukar itu kan. Ada satu Delta abang. Satu Harun, San Soedem punya gitaris tu pernah main Delta juga. Macam tu San Soedem dah tak ada lagi, tak ada band, tak ada apa steady lagi. Dia main dengan Delta. Lepas tu abang ada dengan tu backing satu budak nama dia Kelly Dakwah dia tu. Kelly bukan Kelly tu, dia penyanyi. Dia dekat Sungai Wang ke top lah dia. Kelly bersama Delta. Backing dia. Kita buat album. Delta ada buat album. Lepas tu buat album tu dalam 10 lagu tu. 10 lagu tu ada satu lagu lah, lagu sedih lah. Abang celah menyanyi. Awak nyanyi? Nama lagu tu kau gelak kat aku. Betul, kau tak tipu. Dalam 10 lagu tu ada satu lagu tu apa nyanyi. Sentimental. Lagu aku dengar lagu kau tidur macam nangis. Nama lagu tu Tinggallah Kenangan. Cuba ham sikit bang. Bermusim telah berlalu. Itu je. Dia lagu tu 10 lagu dalam lagu tu. Keluar dekat RTM satu lagu tu je lagu abang.
Lagu tu je Tu. yang abang nyanyi. Nyanyi tu. Tapi tengah malam. Ya Allah. Tengah malam. Lagu tu memang mendayu habis. Apa yang menjadi kekangan lagu tu untuk dimainkan selain daripada tengah malam? Kenapa tengah malam je? Memang tinggallah kenangan betul bunyi dia tu. Betul. Kalau ada YouTube kau dengar cari lagu ada yang dia letak. Nama lagu tu Tinggallah Kenangan. Kalau dalam YouTube lah. Kalau ada lah tapi tak tahu lah. Lepas tu lagu tu memang itu, tapi dulu kalau kita populariti nak buat popular, berapa channel ada? Itulah RTM. Sekarang ni macam-macam channel ada bro. Orang tak boleh menyanyi pun boleh jadi penyanyi. Nyanyi ke penyanyi aku tak tahulah. So banyak channel betul tak? Betul. Janji itu tak tahulah, itu hak dia orang lah. Tak apa. Itulah tu channel RTM. RTM dulu kalau kita buat album, kalau kita tak ada buat persembahan di pertandingan apa-apa kat RTM, dia tak ada itu. Ada benda-benda macam tu dia juga Yes. Dia akan ambil kita punya lagu tu, dia akan dengar dari segi muzik. Kata dia ditapis tu. Bukan boleh aku dapat lagu hantar kat RTM tu, tak ada. Dia tapis lagu tu. Kalau nyanyi Sumang Mambang takkan dia nak keluar kat radio. Tapi alhamdulillah lagu aku je keluar suara tu dulu bang. Bermusim telah berlalu. Lagu tak ada. Satu lagu je, tapi lagu tengah malam. Bermusim telah berlalu. Suara darah abang. Kan? Lagu ni kalau diulang-ulang hari keluar, meletup lagu ni. Meletup. Aku bagi satu contoh lagu. Lagu ni je kita dengar ya. Ini nama lagu DJ tu. Bukan dia hit. Apa nama lagu DJ yang top dulu? Lagu bukan Balayan Jiwa. Tak berkaca. Yang top lagu tu. Hari-hari keluar lagu. Hari meletup lagu tu. Bukan Balayan Jiwa. Lagu fast Lagu slow. Rindu Bayangan. Rindu. Bila ku kenang ku renung gambar wajahmu kan. Kalau kau dengar sekali, lagu ni. Dia hari-hari keluar. Meletup lagu tu dulu. Kan? Biasa dia lah. Itu rezeki dia lah. Kita boleh nak kata apa. Macam abang bila lagu tu, kalau hari keluar, macam agak siapa ni lagu ni bang? Siapa cipta? Ini Harun Ma'ruf. Yang main gitar tu? Gitar tu. Lirik dia juga? Lirik pun dia. Yang best tu, sebenarnya abang tak menyanyi. Kebetulan kita buat recording dekat Sun Complex. Sun Complex? Sun Complex tu kat mana? Tahu. Atas dulu tu. Ada notorious tu sebab tu. Sun Complex ada. Kita punya produce lagu ni anak Ahmad Nawab, Nasir Nawab. Buat semua lah. Ada lah di perkumpulan lain. Abang sebenarnya tak ada dalam itu tu, abang tak ada tu. Tiba-tiba Harun Lan, kau nyanyi lagu ni. Saya pun dengar melodi, saya pun nyanyi lah. Penyanyi asal kumpulan ni tak kisah pula. Dia tak kecil hati, tersinggung perasaan ke? Kecil hati pula. Nanti benda habis kisah ni. Lepas tu lagu tu lah kita nyanyi satu lagu je. Keluar radio tengah malam keluar. Itu kisah dia, Delta. Saya dengan Delta lah main sampai sekarang ni. Lepas tu saya berhenti berbicara Delta, dan I form back the Sound Surgeon. Sampai sekarang ni. Saya panggil lah budak-budak yang pengalaman muzik lah.
best-bestkan 2020. Main kat kelab je. Masih lagi bang Ya? Sebelum COVID dulu abang masih lagi performing dekat kelab. Main. Kita main kat satu kelab tu dekat Cangkat tu bertahun-tahun. Ya. Dekat kelab Cangkat tu di 3 tempat. Sutra, Rock Bottom sama Rockefeller. 3 tempat tu. Same owner. Abang retire tidak, abang berhenti Bank of Tokyo tu umur 50 abang cakap Ya, umur 50. Oh, lama dah tu bang. So lepas pada tu memang abang main club sajalah. Main drum. Terus aktif. Sampai ni kalau panjang umur lah. Jauh lagi tu. Lepas tu macam ini pengunjung ni dah masuk lagi kan Apalagi nak cerita pasal lupa nak cakap tadi. Tahun 80-an ya. Dulu kau pernah dengar dekat Southeast Asia Hotel. Southeast sekarang dah tak ada dah. Okay. Dulu tu ada club. My place dulu ada club macam juga bacaan sekarang ni tak club tu kan. Lepas tu situ yang abang ada main. Habis itu Delta main. Delta dengan siapa tau? Blues Gang main. Oish. Oh, tempat Cina tu, hotel tu boleh sewa band tiap malam main. Dulu sekala era 70-80-an, satu stage 2 band main. Sekarang ni baru satu band, dulu 2 band. 2 band bawa 2 drum macam gini. Lepas tu kita kerja sana dekat hotel tu, nama dia My Place. Blues Gang, macam Tito ada. Tu ada Tok Gani, Blues Gang full band. Semua dia lah orang yang tak ada Jim dah tak ada kan, dah meninggal kan. Baru. Dulu dia main Jim, semua original tu. Dia main situ. Lepas tu Delta pun main situ. Ada 2 drum set situ. Okay. Drum set dia ada 2 situ. Dia Abang Karim pakai Rogers drum set. Dia punya drum set Rogers. Abang pakai Sono single tom drum set abang. Lepas tu dah main malam tu tahun 80-an, I think 80s lah. Ini semua 80s punya cerita lah. Pernah dengar band Uriah Heep? Okay. Dia mula datang ke Malaysia. Okay. Dia buat kat Studio Merdeka kan. Gang. Blues Gang kena opening act lah. Lepas tu masa kita main situ dekat club tu, dia orang ni sudah turun sana. Uriah Heep turun situ? Turun situ tempat tu. Club tu? Cakap, sekarang ni sebab kita ada, dulu tak ada handphone. Handphone boleh kita ambil kan. Cameraman pun pakai yang crack. Mana dia? Okey. Dia datang dia orang tu, gitaris dia datang. Drummer dia datang, Lee Kaslek. Drummer tu. Lepas tu ada lain dia punya roadie ke apa kerja dia. Sebab dia ada konsert dekat Studio Merdeka. Habis malam tu. Lepas tu dia tengah main-main, Karim tengah Blues Gang tengah main. Lepas tu dia pun break time lah. Karim, Blues Gang break time. Kali dia turun. Yang Karim punya bergatal. Karim kita drama tu, Blues Gang. Oh, tonight we got a special guest, kata dia, from gini dia, from the Rashid drama, kata dia. Dia panggil kawan tu, main drum. Dia, Blues Game dah habis dah. Dia nak panggil time kita orang nak main pula ni. Lepas tu dia panggil drama tu pantang lah. Dia pun datang duduk tempat Karim punya drum. Dia ajak Karim main drum. Karim kata, no. Dia panggil aku lah. Dia panggil Abang Lan lah. Lan kata. Dulu kita tak belum pernah sebut kata Malaysia boleh kan. Sebelum kata Malaysia boleh, aku pergi dulu main drum tu. Betul, abang duduk drum set dia, drum abang. Drum solo. Oh, tapi kepada abang memang kita tak boleh nak challenge dia lah. Dia a legend kan. Memang dia drama lah, betul-betul drama lah. Kita ni apa lagi? Jalan lah. Korol aku roll lah. Betul tak tipu? Wah, apa tu sign gini kat aku? Dia. Gini betul tak tipu? Ini sekali. Lepas tu dah lama juga lah. Karena idea aku dah tak ada dah. Apa aku nak buat lagi ni?
Lalu aku bantai lagu joget. Okey. Lagu joget bantai tradisional joget tung tetak tung tetak tung. Apa tu joget? Ini pengalaman abang dengan ini di Kaslet. Itu kisah dia lah yang tahun itu lah. Memang dia handal memang bukan kita ni baru sekarang ni nak belajar drum solo. Dia lagi dah dulu dah kan. Yang silap dia jazz punya background tu juga tu. Itulah pengalaman main drum lah. Bang, kalau abang tahu, lepas tu malam besok ni diorang tu bergaduh pasal apa bang? Saya lupa nak tanya bang itu. Pasal bergaduh tengok pasal sound lah. Sound? Dia tak bagi pakai sound yang dia guna ke ataupun pada pendapat apa dengar lah cerita itu lah. Bukan cerita tu. Sound yang dia dah set tu kan. Blues gang tak boleh pakai. Gitulah cerita dia lah ingat tu. Kalau nak pasti lagi pergi tanya itu lah. Tanya itu. Delta main sekali dengan Blues Gang. Blues Gang macam itu memang. Abang dengan diorang semua kamcing lah? Abang dengan abang itu semua memang. Ada apa-apa showcase pun abang kepanggil dia. Abang dia buat event kadang. Sekarang tak ada buat dulu. Dulu abang buat kalau rock and blues naik apa-apa kan. Kira Blues Gang tu abang punya orang kata apa tu market abang tu. Tiket abang jual pun mahal RM30. Banyak kali pun dah ke 10 pun dah. Ini aja tak boleh buat sebab ada PKP ni. Kalau tidak memang ada. Tapi abang punya style ini cerita pasal ni lah ya. Abang buat organize ni. Blues night ke apa ke blue rock tu kan. Tapi abang panggil band tu biar steady. Bukan band pick up. Band steady maksudnya memang diorang tu regular main together. Yes, regular band. Tak ada okey. Mat, engkau ada band ni aku abang nak buat show ni boleh main tak? Dia jangan just pick up lah orang tu. Itu abang tak nak. Abang kalau kau nak main ini, kau mesti band ini. Tak ada aku nak engkau panggil gitaris orang ni main. Sekarang pergi market sekarang macam ni so jadinya budak kita. Market budak-budak muzik sekarang cuma gini. Tak ada steady, tak ada band muka yang itu tak ada. Dia misal dia ada je projek tu memang bagus dia orang, itu aja. Mentikaikan dia orang tu memang bagus. Tak ada kita nak cakapkan dia tak bagus. Tapi dari segi grup tu kan kau tak ada apa kau dah main tu lepas tu kau main cover version lagu orang. Memang betul kau boleh main. Tapi lepas tu dah habis main kau balik sana, kau balik ini. Tak ada macam era 70-an, 80-an, 70-an kalau main kat mana-mana kelab, kalau muka kat itu ada dalam gambar tu, orang itulah main. Dia takkan menggatal lah, bos malam saya tak dapat main lah, boleh cari orang lain kah? Tak ada. Dulunya, kau sakit ke apa ke, kau dia tak. Sebenarnya tak ada. Sekarang ni itu pasal kadang-kadang abang bukan ke ambil berat lah tentang ni. Dari segi apa tau, kadang-kadang you talk about yang orang main gig dapat kat kelab-kelab kan ya. Dia panggil, dia dapat kerja ni, abang dapat kerja. Panggil dia. Lepas tu aku dapat kerja. Lepas tu aku bagi duit, ambil lah 100. Bagi 100. Kan? Lepas tu dia tulis kat duit, apa masih lagi takut 150, 100 ni. Bukan salah itu, kelab dia boleh bayar. Tapi yang buat silap kita ni. Kita yang buat silap. Kalau dah dapat begitu, sama kata. Itu je. Ni kan aku bagi 100, kau bagi 150. Macam tu. Sekarang dia besar itu. Tapi kita tak boleh nak marah sebab apa. Kadang-kadang dia orang tu ada family, dah berkahwin. Cuma perlukan duit. Kan? Sekali lagi bang, abang mengatakan di sini, abang mengatakan bahawa kelab tu bagi sejumlah wang. Yes. Dan wang yang didapat tu tidak dibagi sama rata di kalangan the band member. Yes, ada. Kecil lah. Takkan I give you 150, nak pergi jumpa bos. Bos akan cakap, I give to your band leader already. Ini yang banyak sekarang ni
sebenarnya PKP tak adalah sebab sebelum PKP tu kadang-kadang tulis kat Facebook di kalangan musician yang muda-muda generasi sekarang ni, inilah yang berlaku Dulu tak berlaku macam ni. Dulu kalau itu cakap tu, dulu punya kepala tu yang pegang. Ya benar, situ jalan. Dia tahu. Sebab dia bekerja sama tu je. Sekarang ni mana ada kita nak tengok kontrak pun tak ada kok. Ya. Janji, okey, malam ni aku dekat sini lah, kau nak main tak? Yang kawan sana tu, yang band tu, kawan tu ada band. Kan? Dia boleh tinggalkan kawan sana yang ada band tu, dia boleh lari kat sini. Dia macam tu. Ya. Masuklah kan semua player lah, penyanyi perempuan, semua lelaki semua lah. Tak dapat datang lah malam ni, datang bulan gitu. Dah cancel. Cari orang lain lah, lain. Man. Betul. Abang masih perform sampai sekarang abang kan? Yalah. Kalau lah abang boleh kembali balik kepada tahun 70-an dulu, apa kalau abang boleh kembali balik waktu sebagai seorang pemuzik, apa perkara yang mungkin abang buat berbeza? Berbeza, sangat tak ada berbeza lah. Tak ada bang Sampai sekarang pun abang takkan tukar main, tak ada. Itulah abang main. The way I talk, hit my drum also pun macam itulah. I takkan kata dia tu gini-gini, tak ada. I punya pengalaman I cakap kalau I siapa pun lah letak kat depan I pun drama-drama yang canggih-canggih ke apa yang tak apa bagus, that's it lah. Itu you pay part lah. I tetap, this is my style of playing. Ya. Style of playing tu satu. Kita tak boleh nak orang kata apa, bagi benda yang kata apa dia ni main gitu. This I punya style bukan gitu. This is your punya part of style playing. Boleh I punya main, jadi you tak boleh ikut. Sungguh I play the old style pun, and you play the my style tak boleh. Macam dia punya part tu, this is your part. Tapi I suka tengok, I nak tengok macam mana idea yang dia ada. Then from that part I curi. Macam itu part tu, aku tak ada part ni. Dan kita curi sikit tahu. Sini punya dari segi apalah, gitar ke apa, kita tak boleh cakap dia please hebat. Kita boleh cakap dia bagus lah. Semua sama kata. Macam luar negara, drama dia you tengok, macam-macam drama dia kan. Nak katakan kalau you tengok Steve Gadd macam mana rupa dia. You suka, tapi kalau ada orang tengok, orang tak suka dia style main. Kenapa? Ada lagi yang lagi dia punya. I pun tengok Steve Gadd main. Apa Steve Gadd main ni? Gini ke dia main? Tapi dia top drama. Ya. Kau tengok dia main. Sekejap. Saya pernah tengok dia main, Steve Weckl main, Petruccini main. 3 orang. Ini itu. Steve Gadd main marching je. Sedap gila. Yang kawan tu Weckl tu habis segala tom-tom sebelah pun dia main lagi. Steve Gadd njut je. Kalau kau tengok dia style dia main, kita tengok budak-budak sini tak minat tengok dia main ni. Oh, okay. I see. Betul, faham. Dia suka tengok band drama yang betul kata itu kan. Yang flamboyant semua. Ya, betul macam Ian Pace semua tu kan. Ian Pace Purple punya drama. Kenapa? Tapi awak tak suka sangat Awak suka. Okay. Abang suka dia punya stroke, dia bagus. Bang, okay, sorry. Apa abang boleh kata pasal Ringo Starr? Ringo Starr? Abang punya muka dah semakin ke tepi frame dah. Bukan Ringo Starr, Ringo Lam. Abang dah off. Okay. Okay. Ringo Starr punya saya main pada dulu lagi.
Maybe ada playing macam tu je. Dia tak akan itu. Dia punya cara main tu is gunakan Imagination. playing tu. Dan dia kidal kan, dan dia Kidal. main straight kan. Kidal, Itu yang bunyi dia pelik sikit kan. Sikit. Itu dia punya kelebihan pada situ pun ada. Kan? Hmm. So kenapa you tengok si yang dah mati kot, replace apa ni? Ginger Baker. Ginger Baker Ginger Baker krim punya drama tu kan? Kau tengok dia punya main. Pada muda macam itu saya main dia. Kau tengok drum solo dia macam mana. Lagu Melayu dia, joget Melayu dia bantai. Kau dengar betul dia. Ginger Baker saya tak berapa ikut sangat lah. Kau tengok dia punya tu man. Memang dia punya drum solo tu pada dia muda. Sampailah dia dah tak ada tu. Macam itulah style dia. Tengok dia punya konsert tu tak ada dengan orkestra ke apa tu. Dia tengah main boleh berhenti bro. Untuk? Sebab dia main lagu tu, orang tu salah main. Kau tengok ada dia pergi konsert, dia main. Dia dengan big band betul. Dia boleh berhenti lah, dia marahnya orang tu. Berhenti. Dia tu dia satu orang toleran dia. Dia kata bila part ni tak ada, kau pergi masuk gambar apa. Video gitu sekali nampak tu. Dia kata. Abang punya hero siapa? Raming. Anak Ginger Baker lah. Oh, Ginger Baker of course bang, nanti jap. Hendrix punya drama tu siapa bang? Michelle. Michelle. Abang layan? Dia layan juga. Layan kan? Layan. Itu siapa tu yang White Snake punya drama tu pun bagus juga. Yang baru yang mati tu. Okay. White Snake saya tak tahu sangat. Abang traditional grip ke ataupun? No. Tak saya tengok gambar abang tu traditional yang ada loyang ke atas kepala tu. Itu tu apa periuk. Periuk. Itu semua stres PKP pasal. Yalah. Oh, Ginger Baker bang Ginger Baker, kau dengar tak? Dia play drum so dia 3 orang kan. Krim ni drama lah. Ya. Dengar dia play drum solo. Sorry. Tadi abang cakap pasal Steve Gadd tu, apa yang abang boleh cakap pasal Steve Gadd? Steve Gadd tu, dia tu style main tu, dia pakai, dia kan? Apa traditional? Traditional punya tu. Dia punya cara main tu. Cara dia main, kau tengok tak dia cara main. Dia bukan, kalau drama tu dia main steady, dia kan? Betul. Macam tu. Traditional grip dia ada kelembutan ghost note dia tu kan. Itu yang sedap tu kan. Dia punya gaya tu lah, tu. Macam betul ke dia ni drama kan, macam mana begini kan, macam itulah. Dia memang dia terbaik lah. Jangan pasal. Tengok dia main lagu-lagu Eric Clapton, dia tengok macam dia main kan. Saya tengok dia main yang pakai brush tu, panggil apa bang? Yang pakai brush tu, dia gesek brush tu sikit je. Lepas tu dia nyanyi pakai humming je. Itu pun dah sedap gila. Dia punya rhythm, dia punya jiwa tu tak tahu lah. Bunyi brush dengan apa snare tu dia gosok-gosok Pasal kita cerita pasal drama ni. Ini kita buat drama lah. Pada abang dulu, masa kita main dulu tak ada mic. Bass drum pun tak ada mic. Tak ada main? Microphone all this put in. Mic dia tak betul. Dulu tahun-tahun itu. Monitor pun tak ada bro. Kan? Lepas tu kita main, kita punya feel, kita punya weight. Macam mana kita punya hit kita tu. Itu pasal kadang-kadang abang pernah kena baru dalam ni tahun ni, era-era baru ni buat satu show ni tu. Ni bahagian kita buat the sound engineering lah. Abang kalau main, abang punya main itulah style abang. Dengan dia punya bass drum hit, dengan snare hit, apa hit pun lah itulah style abang. Abang bukan angkat gini. Abang gini aja abang itu. Kita punya tone, kita dulu tone.
Tone kita tu yang bersahak. Itu pasal budak-budak sekarang ni, contohnya kalau dia main canggih, Tapi dia punya role dia pengisi, tapi tone tak ada. Sebab apa dia ada tone tu? Sebab dia ada yang membantu dia. Miking dia Dengan dia teknik apa ke tu. Itu yang buat dia, bukan kita cakap kita faham. tak ada. Kalau dia orang ni, kalau tak ada benda tu, dia tak boleh main. Dia tak boleh dapat feel. Macam kita dulu, I cerita kalau I cakap tahun I main Ustaz tu, masa ni I beli drumstick. Ya, I beli kat mana? Dekat Wafat yang sekarang ni ada kan? Dari Cina tu. Masa ni drumstick I pakai. Kenapa bang? Nak dapat sound gong. Nak dapatkan kita biar. Itu pasal sekarang ni, kalau orang pakai, sekarang ni orang main, abang takkan pakai yang kecil ni. Abang akan terbalikkan. Abang nak dapatkan weight abang tu. Bukan kita pun kuat. Sampai orang tu kata, Lan, kau memang kuat lah. Aku tak pukul kuat lah. Aku punya hit itu je. Ini cerita pasal soundman tu kan. Dia cakap dia, bang. Dia kata, bass drum tu jangan main kuat lah. Main pelan. Itu apa-apa yang tu jangan main kuat dia. Panggil dia. Kau ni, kau kerja kau apa buat atas kan? Apa sound direct? Bagus bang. Kau kerja kat atas kan? Ini apa yang abang main, itulah abang punya. Tone abang. Abang punya style of playing itu je. Kau nak suruh abang main lembut, itu bukan cara abang. Kan? Snare kau suruh itu memang boleh. Tapi adakah kau boleh dapatkan feel kau punya tu? Tak boleh. Kau pandai-pandai lah ke depan kau nak buat. Kau nak tutup, kau lantak kau lah. Dua yang just kacau. Dia pun nak dengar cerita kan ni, Mat? Siapa nama dia tu? Nama dia Oyen. 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 Ada seorang lagi, Bomo nama dia. Ada seorang lagi. Itu cerita dia, budak-budak sekarang ni. Tapi kita tak boleh marah dia dah. Sekarang punya, orang kata trend sekarang ni. Sikap dan kita ikut je lah. Yeah. Kita kalau ikut tu, yang elok, kita itulah. Tak elok tu bagi tahu lah. Yep. Okay, ada apa-apa lagi? Buat masa ni, Abang, thank you so much lah. Abang spend masa. Abang pun gitu jugalah. Kalau kasar kata dia tak apa-apa ke melalok gini macam. Tak ada apa-apa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bang. Ni sekejap lagi saya nak layan Ginger Baker sekejap. Tengok tu. Last kali tengok gambar abang pergi vaksin pun bawa drumstick. Itu dah stress tu. Stress Tapi cool bang. Stay cool bang. Semenjak pada PKP tu kita dah ada material nak buat album lah. EP. Oh cantik tu. Lagu-lagu yang kita buat tu lagu Teksiku. Buat balik. Sebab company record tu IMI dah lupa mana ada lagi. Kita boleh pakai. Boleh ambil lagu tu. IMI. IMI. Kau tak pernah dengar IMI, yang dengar EMI je. IMI IMI. Dah tak ada ke dah. Jadi apa gimana? IMI. Lepas lagu yang kita Sunsoidem dapat Sunsoidem. Teksiku, Cita-cita, Ku pergi untuk sementara. Lepas lagu. Masuk lagu Inggeris, Come Home Joe. Lagu ni kita tuju kepada Jolo. Come Home Joe. Alright. Tak ada kan saja dia tu. Yang pencipta lagu ni biasa abang lah, Sani Gaus. Tapi lagu Teksiku tu memang Harun yang cipta, dan sama Cita-cita Zaki, Ku pergi untuk sementara Zaki, and one song Pak Mat Groovy. Pak Mat Groovy nyanyi balik. Ya. Siapa nyanyi nanti ni? Yang penyanyi ni I punya gitaris. Fahmi nama dia. Baru dia orang lama.
Oh, lama Tapi juga. kira dalam grup tu dia adalah umur dalam 30-an. Abang aja baru 20-an. Yelah. 69 bro. Steady bang. Okey. Ini abang tunjuk dia punya nampak lagi. Belakang sikit bang. Okey, dah okey. Tu. Pak Mat Groovy, ku pergi untuk sementara taksiku, cita-cita Come Home Joe. Mini album IPI. Yes, on the way. On the way. Dah siap. Dah siap. Cuma sekarang sebab PKP ni abang nak gerak susah lah. Yalah, faham. Kalau kau boleh tolong ke apa-apa ke, insyaAllah lah. Tapi abang belum release lagi bro. Belum tu. Ini dia punya, apa kata apa? Cover dia. Okey bang. Okay. Lagu Pak Mat Groovy ni, saya punya gitarisnya ni. Oh sorry bang. Pak Mat Groovy ni ialah lagu yang abang rekod dulu tu Yes. Bila abang dengar balik lagu tu? Daripada Nazar tadi tu lah. Daripada Nazar lah. Dapat balik material tu. Material abang tukar, tapi abang tak ikut. Abang ikut baru punya arrangement. Arrangement baru, melodi dan lirik. Yes. Wording tu sama. Macam mana Pak Mat Groovy tu bang? Nanti. Okey, lagu dia second song, Ku Pergi Untuk Sementara. Okey. Ku pergi untuk sementara bang Ini lagu ni abang nyanyi. Abang nyanyi? Yes. Syabas. Sedih lagi. Suara macam anak dara lagi tak? Yang kau dengar lagu Ku Pergi Sementara kau menangis pula. Ini semua all rock and roll lah, 70s rock and roll lah. Tak ada heavy metal, tak ada. Sebab apa? Kena dengan kita orang punya tone of music yang kita punya, kita boleh tahulah. Kalau kita terlampau heavy pula, tak kena pada orang yang mengendalikan pula. Yang buat video semua ni band semua, maybe you tahu Muhammad Noor Hendrik. Tahu, kenal. Hendrik. Dia produce Dia sama kita orang. Oh, dia main gitar ke dia main bass? Main gitar. Second, dia first lead lah. Second lead, dia dua lead gitaris ni. Mak Noor Hendrik dengan yang Fahmi yang menyanyi ni. Fahmi yang menyanyi. Okey. Lagu ni kalau you dengar Come Home Joe ni kan, tak dengar aku bagi tahu nama, kau kata ni Jimi Hendrix hidup balik dia nyanyi ni. Mak Noor yang ni Mak Noor tengok daripada jauh atau dari dekat, dia naik basikal atau naik motor Vespa. Dia naik basikal. Tapi kita buat mastering dia buat. Itu je. Tapi alhamdulillah lah. Tak ada kata for me lah, I punya itu pendapat. Ini yang mampu kita buat. Mampu, sedap dengar, orang boleh listen, tak ada tu. Tapi kalau kau tengok Pak Mat Groovy best. Pak Mat Groovy Sebenarnya dalam video ni tak nampak watak abang yang sebenar. Cuba abang buka rambut tu, pakai t-shirt je apa. Orang tak percaya umur abang cakap umur tu. Ya tak? Apa abang punya fitness, tip-tip kesihatan tu? Kita pada abang lah kita kena berpegang pada terus ikhlas lah. Terus ikhlas je boleh jadikan sihat bang. Ya betul. Kalau kita tak betul orang, contoh bagi kau Kalau abang lah musuh kau kau akan puji aku tak? Kau ajak tu je. Kalau kita musuh. Macam hambla tu dia. Kan, belagak tu. Orang mesti cakap gitu bro. Kan ni abang tak kisah dengan kamu pun. Ini ke abang pernah cakap kali ni. Berapa lama abang tak jumpa kau? Kan? Abang bukan kata boleh tiba. Abang kena bermesra. Bermesra yang mustahak kita lagi. Jangan kita sombong dengan orang. Orang menipu tu yang ceritalah sesiapa pun menipu kan. Tapi menipu tu tengoklah pada tahap dia. Kalau tahap yang betul-betul menipu tu jahanam kita. Kan? Menipu tu abang tak boleh cakap. Tapi lagi satu, kita kalau jumpa sesiapa pun kita mesti senyum. Orang tu layak kita terima je lah. Tegur sama Musa, kawan Musa. Kalau kita jumpa kawan lelaki senyum, markah bagus. Kalau kita senyum dengan perempuan, lagi poin tinggi. Poin tinggi tau. Hey. Kalau kita bermasam ni,
Perempuan tu maki kau. Apa pakcik ni sombong dah. Poin jatuh dah. Alah, Masam dah kena panggil pakcik dah. Kalau senyum dapat lagi abang Tak adalah. Itu je lah. Kita kena ikhlas lah. Ikhlas. Bukan latihan-latihan kesukanan abang dulu tu abang masih kekalkan lagi sampai sekarang ke apa ke? Masih latihan muzik. Latihan muzik pula latihan. Tapi abang kat Wizu pun ketuk ya dalam drum saya. Itu terima kasih. Jangan bukan kata nak fantastic no bro. Kita kena fit buat sikit. Ada kan itulah isi sikit lah. Bagi kita itulah. Tak kisah kita main style lama ke apa ke, kita punya ada rhythm tu gitu. Cara kita campur orang pun jangan fikir orang tu dah tua. Budak-budak pun kita bercampur. Tapi kita layan dia cara kita. Jangan kita tunjuk kau ajar kat dia. Dia kata akan sebut dia, Pak Acik ni apa dah tua pun sini perangai dia. Tak boleh. Kita pun tak ada. Dia yang tak betul, kita tegur. Abang kalau campur budak-budak semua tu, anak-anak tu bukan budak, anak-anak tu. Itu je. Kita layan dia. Tapi kita jangan ikut rentak yang tak senonoh tu. Itu yang kita tak boleh tu. Kita kata, aku lah pakcik ni dah tua pun nak anak itu lah. Kita ikut dia, kalau yang tak betul tu bukan kita marah. Pakcik lah. Beratuk dia 14 cucu lah bro. 14? Steady abang. Steady. Lupa nak cakap tadi.